Populasi penduduk Melayu di Kuala Lumpur menurun secara radikal sejak beratus tahun sehingga hari ini kerana muslihat penjajah British. Mendedahkan perkara itu, Ketua Penyelidik Interdisciplinary Research and International Strategy Institute (IRIS) Institute, Hanis Noor berkata, ia dilakukan oleh British melalui strategi perbandaran kolonial serta strategi perang Kelang. Beliau berkata pada tahun 1891, iaitu selepas berlakunya Perang Kelang, demografi penduduk Melayu menurun secara radikal kepada 35% sahaja. Manakala jika disoroti pada tahun 1957, bilangan penduduk Melayu di Kuala Lumpur pada ketika itu hanya sebanyak 17%, katanya. Keadaan ini sangat jauh berbeza daripada zaman Kesultanan Selangor pada tahun 1820, yang mana populasi penduduk Melayu adalah sebanyak 98%. Sementara baki 2% hanya buruh luar untuk mengerjakan lombong milik orang Melayu, katanya lagi. Ketika zaman Kesultanan Selangor, Kuala Lumpur sudah dijadikan sebagai penempatan Melayu dan perlombongan diusahakan. Lombong itu milik Sultan dan diberi konsesi kepada penguasa Melayu untuk memakmur dan memajukannya. Tetapi apabila British menjajah, Sultan terpaksa memberikan lombong kepada syarikat British. Katanya dalam webinar kemerdekaan IRIS, penjajahan dan penghapusan tersusun orang Melayu di bandar. Hanis berkata pada ketika itu terdapat 5 syarikat kapitalis dari London yang ingin menguasai industri perlombongan, malah melaksanakan diskriminasi polisi terhadap orang Melayu. British telah melarang orang Melayu daripada melombong, katanya. Orang Melayu ini ditempatkan oleh British ke satu kawasan yang dinamakan Malay Agriculture Settlement yang kita kenal hari ini sebagai Kampung Baru. Mereka ditempatkan di sana untuk bertani, namun kawasan itu tanahnya tidak subur. Bayangkan, kita dah dilarang daripada melombong. Kita terpaksa bertani tetapi tidak boleh dilakukan kerana tanah yang tidak subur, katanya. Namun nasib juga tidak menyebelahi syarikat dari British kerana kelima-lima syarikat itu gagal memajukan perlombongan di Kuala Lumpur. Atas sebab penguasaan buruh oleh Kapitan Cina, akhirnya syarikat British gagal memajukan perlombongan di situ. Dalam catatan yang kami jumpa, katanya, direkodkan pada akhir tahun 1800 atau awal tahun 1900, anak buah kepada Yap Ah Loy, iaitu Yap Ah Sak, menguasai 43 buah lombong biji timah di Kuala Lumpur hasil daripada pembelian lombong daripada syarikat British kerana mereka telah menguasai buruh Cina. Di sinilah hilangnya pegangan lombong orang Melayu. Kemudian lahir golongan konglomerat. Sampai sekarang, konglomerat itu masih meraih kekayaan, katanya. Selain itu, mengulas lanjut faktor penurunan penduduk Melayu di Kuala Lumpur ketika itu, Hanis berkata ia berpunca daripada suasana yang tidak kondusif. Kuala Lumpur menjadi tempat industri pelacuran, candu, perjudian, pinjaman kredit atau ahlung. Secret society seperti kongsi gelap berleluasa ketika itu. Bayangkan keluarga Melayu Muslim hendak hidup dalam keadaan itu. Jadi sehingga 1957, hanya 17% sahaja orang Melayu yang mampu bertahan kerana orang Melayu sudah tidak selesa untuk hidup di kawasan yang tidak mesra Melayu, katanya. Manakala menurut data Banci 2010, seramai 40.5% penduduk ataupun juga digelar warga malam di Kuala Lumpur merupakan penduduk bangsa Melayu, sementara bangsa Cina 39.1%. Perbezaan peratusan penduduk antara kedua bangsa ini hanya 1%. Orang Melayu tak sampai separuh daripada 40.5% itu pula mungkin lebih ramai daripada kategori M40, B40 dan dalam kategori penyewa bukan pemilik hartanah. Jadi dakwaan konvensional bahawa orang Melayu menguasai Kuala Lumpur sebenarnya tidak 100% lengkap, katanya.